Ujian juga dinamakan ia juga dengan nama bala. Ujian, bala, musibah, lebih kuranglah. Bala itu sendiri maknanya, kata ulama, kullu makruhin yahullu bil insan, iaitu setiap sesuatu perkara yang nampaknya buruk melalui yang tertimpa ke atas insan, yakni manusia. Sesuatu yang buruk tertimpa ke atas manusia. Ulama membahagikannya kepada dua keadaan. Ada bala yang membawa kepada kebaikan, ada juga bala yang membawa kepada keburukan. Bala, pertama sekali kita nak faham, bala tu zahirnya memang buruk. Mana pandangan dari sudut mata kasarnya, bala ni sesuatu benda yang nampak tak elok berlaku ke atas manusia. Sama ada tak kira lah dalam bentuk penyakit, bencana alam, ataupun tak kira lah apa-apa yang tertimpa, yang kita rasa sedih, takut dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai bala. Tetapi walaupun pada zahirnya bala tu nampak buruk pada mata kasar kita, tetapi kadang-kadang bala tu di sebaliknya itu ada nikmat ataupun ada kebaikan. Yang ni yang disebut oleh ulama bala yang membawa kepada kebaikan. Tapi dalam masa yang sama juga, ada juga bala yang zahirnya memang kita nampak buruk tadi, tetapi secara hakikat dalamnya pun memang buruk juga. Itu bala yang membawa kepada keburukan. Jadi bala ni terbahagi dua, bala yang mendatangkan kebaikan dan bala yang mendatangkan keburukan. Sebagaimana bala yang mendatangkan kebaikan, contohnya seperti mana kita boleh tengok di dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ma asabal mu'mina syaukatun fama fauqaha ta'ni illa kana kafaratan lahu, atau kama qala rawahu Imam Ahmad. Mafhum hadis. Ma asabal mu'mina syaukatun, maksudnya pada hadis ini Nabi kata, taklah seorang mukmin itu bila dia kaki dia atau tak kiralah tangan ke apa tertusuk dengan duri. Tertusuk duri ni musibah lah atau bala lah. Sebab dia suatu benda yang buruk tertimpa ke atas manusia, tetapi terkenanya atas orang beriman. Atau kata Nabi, fama fauqaha, atau lebih daripada itu, lebih daripada tertusuk duri, sakit covid ke apa ke, tak kira lah, ujian-ujian yang lebih besar. Maka kata Nabi, takni illa kana kafaratan lahu, melainkan perkara itu terjadi kerana kafaratan lahu, menjadi penghapus dosa baginya, kafarah kepadanya. Mungkin sebab kita ada dosa, maka Allah berikan bala atau ujian tadi dengan tujuan bala dan ujian tadi menyebabkan dosa kita terangkat, diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan tadi, bala yang mendatangkan kebaikan. Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua, pada ayat yang ke-26 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ay yaqriba mathala ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, innallaha la yastahyi ay yaqriba mathala. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, apa-apa perumpamaan ataupun dalam bentuk ujian, musibah ataupun bala. Allah tak malu buat apa saja, bentuk ujian, bentuk bala atau bentuk musibah, apa saja. Ma ba'udatan fama fawqaha, katanya seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya. Sebab nyamuk yang kecil halus ni boleh mendatangkan pelbagai ujian, antara penyakit lah, penyakit apa nama, bukan Aedes lah, nyamuk Aedes kan, penyakit dan sebagainya. Nah, padahal datang daripada satu makhluk yang kecil halus je. Malah bukan sakat nyamuk, Nabi kata Allah kata fama fauqaha, yang lebih daripada itu lagi. Contoh macam yang sekarang ada kan, COVID, coronavirus ni, terlampau halus, kecil, lebih halus daripada nyamuk. Nyamuk dan lagi kita nampak dengan mata, jauh tak nampak lah.
Tapi kalau dekat kita nampak, dan lagi kita tampak dia, kan? Tapi main dengan corona tak payah kata jauh, dekat pun tak nampak dah. Dekat pun tak nampak. Kita tak tahu mana dia duduk mana. Tahu-tahu ada datang simptom dah. Kemudian dah cek swab positif. Jadi Allah hantar makhluk-makhluknya yang seperti ini sebagai ujian kepada kita. Termasuklah orang beriman dan juga orang yang kafir. Maka kata Allah, fa ammal ladzina amanu. Kemudian iaitu kalau orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, maka mereka akan mengetahui bahawa sesungguhnya perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Kalau orang yang beriman, bila ditimpakan ujian, sebesar mana pun ujian atau sekecil mana pun ujian, mereka akan melihat ujian itu datangnya daripada Allah. Mereka melihat Allah yang mendatangkan ujian, bukan nampak ujian semata-mata. Mereka tidak melihat ujian itu semata-mata. Kalau kita melihat ujian semata-mata, kita akan terasa beratnya ujian. Kita akan rasa terseksa, akan rasa susah, resah dan gelisah. Tapi bila kita memandang Allah lah yang memberikan ujian, Allah lah yang mendatangkan ujian, maka ujian yang berat akan menjadi ringan di hati kita. Kita hilang rasa resah gelisah, malah akan terdidik hati ini menjadi nafsu yang tenang, menjadi ketenangan pada hati, walau sebesar mana pun ujian yang mendatang. Ujian ni bahasa Inggeris dia, kita kata test. Nak test je, Allah nak test kita je. Nak tengok tara mana sangat kita yakin pada dia, bergantung dengan dia, berharap dengan dia. Sebagai test ujian je, nak tengok saja. Tapi kalau kita gagal dengan test tu, dengan ujian tu, habis. Maknanya kita jauh. Sebab itulah di mana dalam ayat ni lagi Allah sebut, wa ammal ladzina kafaru, dan kalau pula orang-orang kafir, fayaquluna, mereka akan berkata, madza aradallahu bihadza mathala. Kan? Madza aradallahu bihadza mathala. Dia mempertikaikan, kenapa Allah buat semua benda ni? Dia lupa bahawa diri dia tu hamba, diri dia tu Allah yang cipta. Padahal Allah bagi dia nikmat begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika engkau hendak menghitung nikmat yang Allah beri kepada kamu, la tuhsuha, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya. Terlampau banyak nikmat Allah bagi kepada kita. Daripada dulu nikmat sihat berapa lama? Nikmat bebas hidup berjalan ke sana sini berapa lama? Cuma Allah uji kita sedikit masa saja. Allah bagi kita sihat berapa puluh tahun. Allah uji kita sakit hari ni baru berapa tahun, baru berapa lama je. Jadi kalau kita memandang semata-mata kepada ujian yang berat itu, semakin berat kita rasa. Tapi kalau kita memandang kepada Allah, ujian yang berat akan menjadi ringan. Maka janganlah jadi seperti orang kafir yang disebut di dalam suratul Baqarah ini. Madza aradallahu bihadza mathala. Tikai Allah. Kenapa Allah buat semua ni? Dan kenapa? Apa Allah? Dia Tuhan. Sekati Allah lah. Nak buat apa pun. Allah nak hantar COVID ke, Allah nak hantar COVID ke, apa ke, tak kira lah apa nama sekalipun. Allah nak buat mati bergelimpangan. Di Aceh dulu tsunami, Allah hantar air bergelimpangan mayat. Allah hantar di Sulawesi gempa bumi yang bawah naik ke atas. Allah hantar puting beliung macam-macam dekat negara-negara dan sebagainya. Itu semua hak Allah, kerana kita adalah milik Allah. Ini adalah ujian daripada Allah. Kita nampak Allah, maka kita tidak akan mempertikaikan, kerana kita kenal siapa Allah dan siapa kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya dia kenal dia sebagai hamba, faqad arafa rabbahu, barulah dia kenal Tuhannya sebagai pemilik kepada dia. Kita ni milik Allah. Kemudian Allah jawab bila dipertikaikan oleh orang kafir tersebut, maka Allah jawab pada ayat ini, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Aku jadikan ujian, perumpamaan, perbandingan, bala, musibah dan sebagainya, kata Allah, kerana yudillu bihi katsira, kerana aku nak jadikan ramai orang jadi sesat dengan sebab ujian ini. Maka dengan sebab ujian ini, dengan sebab bala ini, ada orang menjadi yudilli, menjadi sesat. Ada orang mendapat yahdihi, maka dia dapat petunjuk. Ada orang dapat jadi sesat, ada orang dapat petunjuk.
Ada. Sebab itulah ulama membahagikan bahawa bala itu ada yang mendatangkan keburukan, yakni dengan bala tadi, dengan ujian tadi dia menjadi sesat. Maka ada juga bala yang mendatangkan kebaikan, dengan ujian itu maka bertambah keimanannya kerana dia mendapat petunjuk daripada ujian tersebut. Jadi tergantung ke atas hati, betapa bersih dan sucinya hati kita.